Setiap pusat pengajian, tidak kira swasta ataupun awam, pasti terdapat kisah seramnya tersendiri, lebih-lebih lagi jika tempat itu sudah lama atau berhampiran kawasan hutan. Namun pada video ini, admin akan menceritakan kisah-kisah seram yang sering menjadi buah mulut pelajar-pelajar di UiTM. Di sini terdapat 5 UiTM dengan kisah seram paling menakutkan. Watching Top 5 Malaysia. Nombor 5. UiTM Sabah. UiTM Sabah Negeri di Bawah Bayu telah mula beroperasi dengan pengambilan kumpulan pelajar pertama pada tahun 1974, iaitu seramai 157 orang. Menurut cerita, tapak UiTM Sabah adalah kawasan perkampungan jin suatu ketika dahulu dan pihak UiTM telah membuat perjanjian dengan jin di situ, di mana perlu mematuhi 3 syarat supaya UiTM dapat dibina. Dan dikatakan 2 daripada syarat itu telah dilanggar, menyebabkan semakin banyak peristiwa aneh berlaku di sini. Kisah Melati telah menghantui UiTM Sabah sejak tahun 1980-an lagi. Melati hanyalah seorang insan biasa yang dapat melanjutkan pelajaran di sini dan menjalani kehidupan normal sama seperti gadis lain. Sehinggalah dia jatuh cinta dengan salah seorang pelajar lelaki di kampus berkenaan. Setelah sekian waktu menjalinkan hubungan cinta, Melati akhirnya ditinggalkan kekasih. Perpisahan itu membuatkan dia tertekan dan kecewa, lalu nekat mengambil tindakan dengan membunuh diri pada ketika pelajar lain sibuk pulang ke kampung menghabiskan cuti semester. Menurut cerita, Melati menggantung dirinya sendiri dengan mengikat kain pada kipas siling di aras 2 blok cempaka. Versi lain pula mengatakan Melati memotong urat nadi di tangannya lalu bersembunyi di dalam almari supaya tidak diketahui oleh sesiapa sehinggalah tidak bernyawa lagi. Walau bagaimanapun, Melati telah meninggal dunia dan tragedi itu menghantui setiap pelajar di asrama tersebut. Sejak itu, pelbagai kisah timbul di mana ada pelajar yang mendakwa terdengar suara-suara perempuan menangis dan mengilai, histeria kerap berlaku dan selalunya perkataan Melati akan keluar dari mulut mangsa yang dirasuk. Ada gangguan lain seperti katil digegarkan ketika tidur seolah-olah ada yang melompat di atas katil. Setiap tandas juga tidak diletakkan cermin kerana ada pelajar lelaki yang mendakwa pernah ternampak bayangan perempuan. Kisah urban legend Kak M ini sudah pun wujud sekitar 32 tahun yang lalu. Kini bangunan asrama lama tersebut dikosongkan dan strukturnya masih utuh meskipun terlihat usang kerana tidak berpenghuni. Selain itu, kisah Melati ini sangat terkenal sehingga dijadikan sebuah filem berjudul Dom Melati yang dihasilkan oleh David Teo dan telah ditayangkan pada tahun 2017. Aku dah lama sangat nak tahu pasal Melati ni. Aku nak tahu apa benda Melati ni. Sekarang korang tengok apa dah tadi, ha? Apa benda yang kau merepek ni, Dam? Roh yang dah tak ada kau nak panggil buat apa? Nombor 4. UiTM Machang.
UiTM Machang Kelantan merupakan cawangan UiTM ke-9 dan telah beroperasi sejak tahun 1996. UiTM ini dibina di atas bukit yang berkeluasan lebih 200 hektar. Terdapat banyak kisah seram yang berlaku di sini dan selalunya ia berlaku di kawasan tangga UiTM ini yang diberi gelaran Tangga Batu Cave. Tangga ini sering digunakan oleh pelajar untuk naik dari fakulti ke kolej dan ia merupakan tangga yang sangat tinggi dan dikelilingi semak dan pokok-pokok. Tangga ini bersebelahan dengan perpustakaan dan Dewan Besar UiTM Machang. Terdapat kisah benar 10 tahun dahulu daripada YouTuber Ikmal Hanif ketika ibunya bertugas sebagai warden di Kolej Tun Abdul Rahman yang terletak di bahagian bawah kawasan UiTM ini. Ketika itu, waktu cuti semester dan keadaan UiTM pastinya sepi kerana semua pelajar telah pulang ke kampung. Ikmal mengambil keputusan untuk berjoging keliling UiTM dan seterusnya berlari menaiki anak tangga Batu Cave tersebut. Apabila tiba di pertengahan tangga, dia duduk sebentar kerana terlalu letih. Tanpa disedari, waktu telah menghampiri maghrib dan azan pun berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selepas habis sahaja azan, Ikmal merasakan badannya sangat berat. Seakan-akan ada benda yang menekan badannya dari bergerak dan dia tidak dapat bangun dari posisi duduknya di tangga itu. Ikmal meronta-ronta. Tiba-tiba dia terdengar seperti sayap besar mendarat di belakangnya. Ikmal kuatkan semangat dengan membaca ayat-ayat suci. Dia ingin tahu apakah benda yang berada di belakangnya. Tanpa berlengah, dia terus menoleh dan dia ternampak kain hitam. Aku nampak kain hitam je. Tapi bila fikir logik, takkan atas tangga tu ada tirai hitam pula kan? So bila aku pusing belakang, aku nampak kain hitam. Aku terus tak fikir panjang. Aku sebut Allahu Akbar. Aku pecut turun bawah habis. Malam berikutnya, Ikmal demam. Dia terjaga dari tidur apabila katilnya bergerak-gerak sendiri. Lalu, dia membuka mata dan pandangannya tepat di kepala katil berdiri makhluk berjubah hitam serta bermata merah sedang merenung kepadanya. Selain itu, terdapat juga penampakan lembaga tidak berwajah yang dikongsikan pada tahun 2010. Menurut pengirim, dikatakan dua wanita tersebut mengambil gambar tanpa apa-apa tujuan lain dan apabila dilihat semula, terdapat gambar seperti kepala seorang wanita. Dikatakan gambar itu diambil di Blok A Tandas Lelaki di UiTM Machang. Nombor 3, UiTM Puncak Alam. UiTM Puncak Alam adalah salah satu kampus terbaru UiTM Cawangan Selangor yang ditubuhkan pada tahun 2009. Walaupun baru, namun ia tidak terkecuali dari kisah-kisah seram. Terdapat kisah dari pelajar 3 sekawan iaitu Nas, Joey dan Teh menetap di asrama UiTM Puncak Alam pada tahun 2017. Kisah seram ini adalah ketika mereka bertiga pulang ke asrama melalui pintu gerbang A pada jam 3 pagi. Nas berasa pelik ketika melalui pintu gerbang tersebut. Pak Gad di situ mengatakan bahawa kami berempat tidak sepatutnya melalui jalan itu pada waktu tengah malam. Sedangkan kami hanya bertiga dan jalan di situ mempunyai lampu yang terang menyuluh sepanjang perjalanan. Joe berkata, "Korang perasan tak Gad tadi kata kita berempat?" Nas pun balas, "Dia saja nak sakat je tu, tak payahlah fikir bukan-bukan." Tidak lama kemudian, Teh yang membonceng di belakang berbisik pada Nas. "Nas, kau tolong laju sikit, suruh Joe tu stay belakang kita." Pelik dengan permintaan Teh, Nas melajukan motosikal dan apabila pandang cermin sisi, dia nampak seperti ada sesuatu membonceng motosikal Joe di belakang. Makhluk itu perasan Nas melihatnya. Lalu makhluk itu melambai-lambai tangan yang berkuku panjang kepadanya.
Jantung berdegup kencang. Nas cuba tidak ambil tahu kewujudan makhluk itu, tetapi apabila Joe cuba memintas, jelas di hadapan mata susuk tubuh berkain putih lusuh yang melekat tanah duduk di belakang Joe. Tangannya panjang hingga menyeret jalan. Apabila Nas cuba membaca apa-apa bacaan tidak kira ayatul kursi ataupun ayat penenang hati, dia memusing kepalanya kepada Nas menunjukkan mukanya yang hodoh dan mendengus marah. Mukanya putih seperti mayat dan kelihatan seperti ulat bergerak-gerak di mukanya. Nombor 2. UiTM jengka. Terdapat pelbagai kisah seram yang berlaku di UiTM jengka ini dan antaranya adalah kisah jelmaan senior mati lemas. Kisahnya bermula apabila terdapat seorang pelajar telah pun balik ke hostel. Apabila di hostel, pelajar tersebut ternampak seorang pelajar lain yang kelihatan seperti senior lama dalam keadaan basah lencun. Dia yang sudah digelar senior pada tahun tersebut terus menegur lelaki yang dalam keadaan basah lencun itu. Namun lelaki itu tidak mengendahkannya dan langsung tidak bercakap apa-apa. Setelah sahaja lelaki tersebut keluar, dia pun bercerita kepada rakan-rakan. Dan ternyata bekas senior yang dia lihat dalam keadaan basah itu sebenarnya sudah pun meninggal dunia akibat mati lemas. Katanya lagi, sudah ramai pelajar melihat jelmaannya jalan dalam keadaan basah pada waktu maghrib di kawasan UiTM jengka. Seterusnya, terdapat kisah seram diceritakan melalui blog Cik Nurul bahawa dia telah mengalami pelbagai gangguan mistik sepanjang tempoh 3 tahun melanjutkan pelajaran di situ. Antara kisah seramnya adalah apabila dia tinggal di bilik berhampiran tandas. Ia sering berlaku apabila hampir peperiksaan akhir kerana dia akan sering berjaga sehingga lewat malam. Menurutnya, setiap pukul 1 hingga 3 pagi akan ada bunyi riuh seperti ramai ingin ke tandas secara serentak dan terdapat bunyi tapak kaki yang kuat. Namun setelah diperiksa, tiada sesiapa pun yang ada. Selain itu, dia juga sering terdengar seperti bunyi orang sedang mengambil air wuduk dan banyak lagi gangguan-gangguan bunyi di biliknya. Walaupun sering diganggu dengan pelbagai bunyi-bunyi mistik, namun dia tidak pernah ternampak apa-apa kelibat atau penampakan yang seram. Itulah antara kisah seram yang terdapat di UiTM jengka. Nombor 1. UiTM Shah Alam. Bangunan UiTM ini telah dibina secara berperingkat sejak tahun 1967 di atas tanah seluas 300 ekar di Shah Alam. UiTM Shah Alam merupakan kampus utama yang menempatkan pejabat Chancellor, pendaftaran dan berperanan sebagai pusat pentadbiran. Terdapat kisah kehilangan 5 budak hilang di UiTM ini disampaikan oleh Hafiz di channel YouTube The Segment. Kisah tersebut berlaku pada Aina dan keluarganya pada sekitar tahun 1992 di Kolej Perindu UiTM Shah Alam. Bapa Aina merupakan pensyarah di UiTM ketika itu dan mereka sekeluarga tinggal di rumah kaki tangan. Pada hari kejadian, keluarga Aina baru balik dari kampung, sementara Aina yang baru berumur 7 tahun ketika itu bersama 2 adiknya serta 2 kawan iaitu jiran Aina. Seperti kebiasaannya, Aina dan rakan-rakan akan bermain-main di sekitar kawasan kegemaran mereka di Kolej Perindu. Kebetulan waktu itu adalah cuti semester dan kawasan asrama akan sepi dari penghuni kerana semua pelajar telah pulang ke kampung. Setelah tiba waktu makan tengah hari, ibu bapa Aina mendapati anak-anaknya tiada di rumah. Keluarga Aina dan jiran mula mencari di setiap bilik dan setiap tingkat Kolej Perindu, namun anak-anak mereka tiada di situ.
Sehinggalah bantuan polis dengan unit anjing pengesan tiba bagi mencari kehilangan Aina dan rakan-rakan. Menurut Aina, ketika kejadian, dia dan rakannya hanya bermain di bawah bukit sekitar kolej sahaja. Kemudian beralih tempat bermain ke kawasan padang bola dan kemudian ke stadium. Sepanjang tempoh mereka bermain, tiada langsung berasa lapar atau terasa ingin pulang ke rumah, serta langsung tiada rasa takut. Dari satu tempat ke satu tempat sehingga mereka terjumpa sebuah kolam dan mandi di situ. Seolah-olah mereka dalam pengembaraan ke alam lain. Sedang mereka bermain di kawasan stadium, tiba-tiba adik lelaki Aina menangis. Kemudian berturutan kepada dua kawan Aina juga menangis bersama. Ini kerana ketika itu mereka terdengar bunyi salakan anjing yang sangat kuat membuatkan mereka ketakutan dan terus muncul perasaan ingin pulang ke rumah. Menurut cerita keluarga mereka, pencarian Aina seluas kawasan UiTM Shah Alam ketika itu menemui jalan buntu. Sehinggalah unit anjing pengesan membawa mereka ke arah stadium. Dan disitulah anjing K9 menyalak sekuat-kuatnya tanpa berhenti ke tiang gol bola sepak di tengah stadium itu. Untuk cari Aina dengan 5 orang ni. So bapa Aina ni bagi barang-barang Aina untuk anjing tu bau. Dan anjing tu lead pencarian ke stadium. So dekat stadium, mak dengan ayah Aina cari diorang dekat tempat duduk penonton, cari diorang dekat toilet, memang tak jumpa. Padahal diorang main dekat tengah-tengah stadium ni, kan, dekat tiang gol, kan, diorang main dekat situ, dekat balapan apa semua. Tapi mak dengan ayah dia memang tak nampak, tak jumpa. So anjing tu mula start mencari dan anjing K9 ni mula menyalak sekuat-kuatnya dekat kawasan tiang gol bola sepak. Menyalak sekuat-kuatnya. Masa time menyalak ni yang adik dia menangis. Apa yang ada dalam memori Aina pada waktu sekarang ni adalah Aina hanya boleh ingat yang bila dia sampai dekat bawah blok rumah tu ada polis tengah tunggu. And polis tu tanya kita orang ni daripada mana dan kenapa rambut semua basah-basah, kan. Jadi Aina, Kin, Tika, Ashraf apa semua ni diorang adik-beradik dia semua macam blur, tak tahu nak jawab apa. Polis jumpa Aina dekat bawah blok berindu ni, diorang jumpa pada pukul 10 malam. So kau bayangkan diorang hilang hampir 12 jam. Untuk mengetahui kisah ini dengan lebih mendalam, boleh ke channel The Segment dengan tekan link di bawah. Selain itu, terdapat kisah seram diceritakan berlaku di Kolej Perindu 4 di mana pernah sebuah lembaga mengintai dari atas pintu tandas. Seterusnya, terdapat juga kejadian sekumpulan pelajar yang naik ke menara Sultan Abdul Aziz Shah sekadar untuk suka-suka pada jam 11 malam. Dan mereka telah diganggu dengan bunyi yang kuat di dalam bangunan itu dan terdapat juga penampakan Pak Gad mistik di situ. Terdapat banyak lagi kisah seram di UiTM Shah Alam ini, namun itu sahaja yang admin dapat ceritakan. Itu sahaja video pada hari ini. Tidak kira di mana sekalipun akan adanya kisah-kisah seram dan peristiwa mistik yang boleh berlaku. Kita mestilah sentiasa menjaga tingkah laku supaya tidak diganggu oleh mereka. Sekiranya anda pernah mengalami apa-apa gangguan mistik dan mempunyai kisah-kisah seram di universiti anda, boleh ceritakan pada ruangan komen. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway RM50.